Selamat pagi, salam sejahtera. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa. Direct to the point kepada isunya, ahli bersatu kantoi menyamar dalam pemilihan UMNO bahagian. Sekali ini yang jadi. Wah, betul-betul suspend, betul-betul membuatkan kita nak tahu. Anda nak tahu apa yang jadi selepas ini? Ikuti terus ulasan ini. Tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini dan share video ini kepada semua rakan-rakan kawan-kawan tauladan Anda. Ahli bersatu kantoi menyamar dalam pemilihan UMNO bahagian. Sekali ini yang terjadi. Ahli UMNO bahagian Bacok di Kelantan meminta jawatan kuasa pemilihan UMNO JPU menyemak semula keahlian seorang calon yang menawarkan diri bertanding jawatan ketua bahagian itu. Ahli berkenan yang enggan namanya didedahkan berkata, ini kerana hasil semakan mendapati calon itu, Datuk Yusri Chehno adalah ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Katanya, beliau bukan membuat dakwaan rambang, sebaliknya mempunyai bukti jelas kedudukan keahlian calon terbabit berdasarkan surat pengesahan daripada Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Kita telah buat aduan kepada JPU berhubung perkara ini, tetapi jawapan yang diterima amat mendukacitakan. JPU membenarkan individu berkenan bertanding. Persoalan kami ialah bagaimana individu yang masih lagi berstatus ahli Parti Bersatu dibenarkan bertanding merebut jawatan ketua bahagian UMNO atau atas asas JPU gunakan. Bagaimanapun, JPU mempertimbangkan Yusri dibenarkan bertanding jawatan ketua UMNO bahagian Bacok. Sedangkan mereka yang keluar parti dan kembali menyertai UMNO pun ada tempoh masa jika mereka hendak bertanding jawatan, katanya kepada media hari ini. Jawatan ketua UMNO bahagian Bacok ketika ini disandang Datuk Muhammad Zain Yasim yang merupakan calon Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Yusri yang juga ahli perniagaan mencabar Muhammad Zain bagi merebut jawatan itu pada pemilihan UMNO kali ini. Berdasarkan surat JPU yang ditandatangani pengerusinya Tan Sri Sahrir Samad, Yusri dibenarkan bertanding meskipun didakwa masih berstatus ahli bersatu. Sementara itu, hasil carian media mendapati Yusri masih lagi berstatus ahli bersatu dengan nombor keahlian 0015422222. Status keahlian Yusri disahkan pada Mei 2018 dengan keahlian cawangan Kampung Tok Jawa Bacok, Kelantan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menggemparkan kita apabila ada ahli bersatu kantoi menyamar dalam pemilihan UMNO bahagian. Sekali ini yang terjadi. Saudara-saudara, apakah ada lagi susulan ikut seperti ini? Adakah akan ada lagi ahli bersatu yang akan menyertai UMNO keluar daripada bersatu, bahkan menjadi pula pemimpin dalam kalangan parti UMNO? Apa pendapat kamu semua? Terima kasih kerana menonton channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Wow, selamat petang, salam sejahtera. Yang ini pasti menarik perhatian Anda. Saya sampaikan terus tajuknya, tapi tolong tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini dan membantu mengembangkan channel ini. Okey. Tajuk ulasan pada petang ini, kes Jana Wibawa, anak Muhyiddin dan 4 pemimpin PAS dalam radar SPRM, dipetik daripada Info Rakyat. Wow, pasti Anda semua adalah peminat-peminat politik. Kalau Anda ialah peminat politik yang mau mengikuti perkembangan kes-kes skandal yang ada di Malaysia, khususnya kes skandal yang terkini, terbaru yang masih di dalam pengadilan, kes Jana Wibawa, yang mana Muhyiddin sah
telah pun didakwa di mahkamah, Wan Saiful Wanjan pun telah didakwa di mahkamah, dan seorang lagi telah didakwa, dan beberapa orang lagi yang bakal didakwa. Namun apa yang mengejutkan kita ialah kita tak pernah fikir, saya secara pribadi tak pernah terduga pun bahwa akan timbul berita, akan timbul tajuk berita dalam web seperti ini, yaitu daripada Info Rakyat, kes Jana Wibawa, anak Muhyiddin dan 4 pemimpin PAS dalam radar SPRM. Sebelum kita teruskan ulasan ini, beberapa soalan harus kita jawab. Kalau benar anak Muhyiddin dan 4 pemimpin PAS ini betul-betul dalam radar SPRM, satu soalan mudah yang mungkin Anda perlu jawab. Kenapa agak-agaknya anak Muhyiddin dan 4 pemimpin PAS ini masuk dalam radar SPRM? Adakah mereka juga terlibat daripada salah seorang daripada dalam kes skandal Jana Wibawa ini, khususnya anak Muhyiddin? Apa yang dia lakukan sehingga ada muncul spekulasi kabar angin seperti ini? Manakala 4 pemimpin PAS itu siapa? Siapa mereka? Apa kelebihan mereka dan apa yang mereka terima sehingga masuk dalam radar SPRM? Dalam beberapa petikan akhbar yang saya telah siasat sebelum ini, ada juga yang menulis bahwa anak pemimpin politik terkenal dalam radar SPRM. Tapi dalam Info Rakyat secara berterus terang, berita atau web ini merujuk anak ahli politik terkenal itu adalah sebagai anak Muhyiddin. Mungkin Anda mempunyai maklumat mengapa anak Muhyiddin dan mengapa 4 pemimpin PAS ini masuk dalam radar SPRM, dan siapa sebenarnya anak Muhyiddin itu, dan siapa 4 pemimpin PAS yang bakal akan disiasat dalam kes Jana Wibawa ini. Kes Jana Wibawa, anak Muhyiddin dan 4 pemimpin PAS dalam radar SPRM. Anak kepada seorang pemimpin politik dikatakan berada dalam radar SPRM ketika agensi anti rasuah itu memperluaskan siasatannya berhubung program Jana Wibawa. Sumber rapat dengan perkara itu berkata penahanan lelaki itu dikenali sebagai Datuk Roy yang dipercayai mendalangi kes rasuah dikaitkan dengan sumber rapat dengan perkara ini berkata penahanan lelaki dikenali sebagai Datuk Roy yang dipercayai mendalangi kes rasuah dikaitkan dengan program Jana Wibawa, mendedahkan bahawa anak ahli politik itu yang juga seorang ahli perniagaan juga disiasat. Menurut sumber itu, nama ahli perniagaan itu bocor selepas Datuk Roy memperoleh senarai nama yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa daripada kenalan SPRM yang dikatakan seorang pegawai kanan. Datuk Roy menghubungi mereka yang berada dalam senarai itu, menawarkan untuk membantu mengelak tindakan dikenakan terhadap mereka untuk mendapat bayaran sebagai balasan, kata sumber itu kepada FMT. Datuk Roy dipercayai menerima sejumlah wang daripada seorang yang rapat dengan pemimpin politik itu bagi membantu ahli perniagaan terbabit daripada ditahan reman. Sumber sama juga menggambarkan Datuk Roy sebagai seorang opportunis yang mencari mangsa dalam kalangan suspek SPRM. Dia melihat peluang untuk membuat wang daripada mereka yang disiasat dalam kes berprofil tinggi, kata sumber itu. Pada 9 Mac lalu, SPRM menahan 4 individu termasuk seorang pegawai SPRM selepas laporan dibuat oleh ahli keluarga pemimpin politik itu. Program Jana Wibawa diperkenalkan pada November 2020 oleh Kerajaan Diterajuri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai inisiatif
rancangan COVID-19, rangsangan COVID-19 untuk membantu kontraktor Bumiputra. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu turut ditahan, kini berdepan 7 pertuduhan membabitkan, 4 kes rasuah dan 3 berkaitan pengubahan wang haram, susulan siasatan berkaitan program Jana Wibawa itu. Terdahulu, 2 lagi anggota Bersatu turut didakwa menerima rasuah berhubung Jana Wibawa, iaitu Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wanjan dan Timbalan Ketua Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad. Lelaki itu ditahan jam 3 petang semalam ketika hadir untuk memberi keterangan di Pejabat SPRM Kuala Lumpur. Maknanya, Datuk Roy yang merupakan dalang kepada siasatan ataupun dalang kepada rasuah berkaitan dengan Jana Wibawa kini telah pun ditahan dan telah pun dimohon memanjangkan reman bagi membantu siasatan SPRM. Pengarah SPRM Kuala Lumpur, Razaliah Abdul Rahman, mengesahkan penahanan itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 16A Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, itulah dia pendedahan yang luar biasa daripada Info Rakyat. Kes Jana Wibawa, anak Muhyiddin dan 4 pemimpin PAS dalam radar SPRM. Jadi ini mungkin satu kejutan luar biasa apabila seperti copycat, seperti ulangan cerita di dalam kes Najib, sehingga ada beberapa anak Najib juga turut terpalit sama dalam kes-kes berkaitan Najib Tun Razak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.